Cari maklumat dan berita politik yang bebas, kupasan yang tepat, panas. Dapatkannya secara eksklusif hanya di Jom Channel. Komitmen kami, pentasan berita Isnin hingga Jumaat. Berbicara dan isu semasa, kami garapkan secara langsung. Panel-panel berkaliber dan profesional. Interaktif, pandangan anda kami raikan. Jangan lupa bersama kami di setiap hujung minggu dalam edisi khas mingguan. Jom Channel, moving forward, sharing a new experience. Jangan benarkan kleptokrasi kembali. Ahli Parlimen Iskandar Puteri Lim Kit Siang menyeru agar rakyat Melaka menjadikan pilihan raya negeri Melaka sebagai permulaan perjalanan baharu untuk merangsang Malaysia sebagai sebuah negara hebat bertaraf dunia menjelang tahun 2050. Beliau membayangkan jika kemenangan di pihak UMNO, kejatuhan kerajaan Melaka akan berulang buat kali kedua akibat rasuah kerana membenarkan kleptokrasi untuk kembali. Saya teringat Melaka yang telah mencapai tahap ketamadunan tinggi 500 tahun lepas tumbang kerana rasuah dan terfikir sama ada suatu hari nanti akan terjadi pula kejatuhan Malaysia dan berulangnya kejatuhan Melaka buat kali kedua akibat rasuah kerana kita membenarkan kleptokrasi untuk kembali, katanya dalam kenyataan. Kata Kit Siang, orang yang bertanggungjawab menjadikan Malaysia sebuah kleptokrasi kini sedang memainkan peranan utama berkempen untuk UMNO dalam pilihan raya negeri Melaka ini. Apakah maksud perkara ini? Saya tidak rasa ada sesiapa yang tidak setuju apabila saya katakan yang laporan Indeks Persepsi Rasuah Transparency International tahun hadapan akan menjadi satu laporan yang buruk untuk Malaysia, menunjukkan kejatuhan anak tangga akibat rasuah. Semua ini berlaku sebelum pilihan raya negeri Melaka. Adakah rakyat akan melihat rasuah yang lebih berleluasa di Melaka dan Malaysia? Adakah semua usaha kita untuk menyelamatkan Malaysia daripada kleptokrasi dalam pilihan raya umum ke-14 pada tahun 2018 ini sia-sia? Inilah antara isu yang akan ditentukan pada hari Sabtu ini, kata beliau. Kit Siang melihat wabak COVID-19 sebagai amaran bahawa jika Melaka dan Malaysia terus dibuai dengan keselesaan, Indonesia bakal memintas Malaysia dari segi KDNK per kapita, daya saing nasional atau dalam kejayaan global sebagai negara moden, bersatu dan majmuk. Indonesia mempunyai jumlah penduduk 8 kali ganda berbanding Malaysia, tetapi untuk 94 hari berturut-turut sejak 18 Ogos, Malaysia merekodkan jumlah kes harian COVID-19 yang lebih tinggi berbanding Indonesia. Lebih membimbangkan, untuk 42 hari berturut-turut, Malaysia merekodkan jumlah korban COVID-19 yang lebih tinggi berbanding Indonesia, tegasnya. Menurut beliau, ini bermakna pada hari ke-100, Datuk Seri Ismail Sabri menjadi Perdana Menteri ke-9 pada 29 November, kemungkinan untuk Malaysia menunjukkan prestasi yang lebih baik berbanding Indonesia dalam jumlah jangkitan dan korban akibat COVID-19 amatlah tipis. Ini juga bermakna 100 hari pertama Khadi Jamaluddin sebagai Menteri Kesihatan baru pada 7 Disember, trend yang menunjukkan Indonesia memintas Malaysia akan terus berlaku. Adakah ini memberikan suatu firasat yang buruk di mana takdir Malaysia dan Indonesia bertukar pada beberapa dekad akan datang? Malaysia pula yang akan menghantar rakyatnya untuk bekerja sebagai pembantu rumah di negara tersebut, bidas Kit Siang. Seterusnya, beliau mengajak rakyat Melaka supaya segera bangkit dan menjadikan pilihan raya negeri Melaka ini menjadi pemangkin kesedaran bukan sahaja buat Melaka tetapi Malaysia secara keseluruhan untuk menyelamatkan negara ini daripada bahana tersebut dan merintis usaha untuk merealisasikan impian Malaysia untuk menjadikan Malaysia sebuah negara hebat bertaraf dunia menjelang 2050. Saya mungkin sudah tiada pada 2050, tetapi rakyat Malaysia tanpa mengira kaum, agama atau wilayah harus tetap berusaha untuk merealisasikan impian Malaysia pada 2050, ujarnya. Ketika Datuk Seri Najib Razak umpama Wakil Perdana Menteri dan UMNO Adli Zahari meneruskan usahanya membantu calon-calon lain untuk berkempen, beliau tidak kekok untuk bergerak bersama-sama calon-calon lain dalam komponen Pakatan Harapan sama ada dari DAP maupun keadilan. Apakah beza antara Adli dan Najib? Seorang bersih tanpa bagasi jenayah, seorang lagi sudah disabitkan bersalah oleh Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur dengan hukuman penjara 12 tahun dan denda RM210 juta kerana 7 tuduhan pecah amanah, menyalahgunakan kedudukan dan pengubahan wang haram dana RM42 juta milik SRC International Tuan Berhad. Rakyat Malaysia kini sedang menanggung puluhan bilion ringgit hutang One Malaysia Development Berhad, 1MDB, yang beliau kini sedang dibicarakan. Siapakah pilihan kalian? Adakah kleptokrasi? Jangan lupa, rakyat sentiasa memerhati.